Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana atas limpah dan keizinannya pertandingan bahas guru pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti, penuh debaran tuan-tuan datang, kami di sini tenang menanti. Hadirin dan warga Dewan yang dimuliakan, berikut kita saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing.
hadirin dan warga Dewan yang dimuliakan, untuk makluman para pembahas dan semua sidang Dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Penonton tidak dibenarkan membuat sebarang bentuk rakaman sepanjang sidang perbahasan berlangsung. Maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi petang ini. Selamat datang ke pusingan saringan ketiga sidang ke-6 pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan pada petang ini, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan dan akan mengendalikan persidangan pada petang ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya sidang Dewan izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan pada kali ini. Saya mulakan dengan pasukan perwakilan kerajaan yang mewakili negeri Johor, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Hafizuddin bin Hussein, Yang Berhormat Menteri Kedua Mat Arvani bin Mat Jani, Yang Berhormat Menteri Ketiga Sharon Anak Lelaki Loganathan, Yang Berhormat Menteri Keempat Muhammad Faisal bin Mat Saleh, dan Yang Berhormat Elizabeth Anak Perempuan Rajendram selaku pembahas simpanan. Seterusnya perwakilan pembangkang yang mewakili wilayah Persekutuan Labuan diperkenalkan Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Muhammad Fakrullah Akmal bin Kamal, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Nadia binti Muhammad Yunus, Yang Berhormat Pembangkang Keempat Hasnan bin Mat Saad, dan Yang Berhormat Syarania Anak Perempuan Gunasegaran selaku pembahas simpanan. Warga Dewan, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dijurikan oleh Ketua Juri Puan Maznah binti Abdullah, Juri kedua Dr. Mazlan bin Ismail, Juri ketiga Encik Muhammad Nur bin Muhammad, Juri keempat Puan Sarimah binti Awang, dan juri kelima Encik Ahmad Tarub bin Sumo. Dan hadirin dan ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini bertemakan digital dan usulnya berbunyi bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Jadi bagi memulakan perbahasan pada sesi kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Hafizuddin bin Hussein untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, rakan-rakan pembangkang, seterusnya sidang Dewan yang saya muliakan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, adat bermukim, mukim dipertahan. Adat berkampung, jangan sampai tergadai. Adat berbahas, yang kusut kita leraikan. Usul pada hari ini berbunyi, bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Namun Tuan Yang di-Pertua Dewan, gerak kerja di perwakilan kerajaan, saya selaku yang pertama akan menyampaikan pendefinisian secara konseptual usul perdebatan. Yang kedua, menyatakan pendirian kami di panel kerajaan. Dan yang ketiga, menyampaikan hujah perdana. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita dengar apakah sebenarnya tuntutan usul kita pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, konsep
bahan pengajaran digital. Suka untuk saya mengajak anda semua untuk mengelak apakah yang dilakukan oleh Dr. Anwar, penganalisis pendidikan Malaysia dari Fakulti Pendidikan UKM, menyatakan bahan pengajaran digital ialah bahan sumber digital yang terdiri daripada bahan berasaskan internet, CD-ROM, video, audio dan sumber pendidikan digital dan teknologi yang boleh digunakan untuk tujuan pemulihan, rujukan, pengayaan seorang guru. Selesai. Tuan Yang di-Pertua Dewan, manakala frasa tugas guru pula merujuk Jurnal Penyelidikan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Tugas guru ini ialah tugas utama dan hakiki mereka adalah untuk mengajar dan juga mendidik. Namun dalam masa yang sama, guru-guru ini juga perlu menjalankan amanah dan tugas-tugas lain seperti menguruskan hal ehwal murid dan juga co-curriculum. Tuan Yang di-Pertua Dewan, selesai konsep tugas guru. Maka kita beralih kepada frasa kontroversi, iaitu meringankan. Maka di perwakilan kami panel kerajaan, kami meletakkan keadaan meringan itu dengan menyatakan bahawa ianya adalah satu situasi yang memudahkan. Makna katanya Tuan Yang di-Pertua Dewan, tugas-tugas guru ini dapat kita capai matlamatnya dengan mudah dengan menggunakan bahan pengajaran digital. Tuan Yang di-Pertua Dewan, struktur hujah di Kabinet Kerajaan pada hari ini, kami akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah tugas-tugas guru, iaitu untuk mengajar, mendidik, menguruskan hal ehwal murid dan juga co-curriculum ini akan menjadi lebih mudah untuk diuruskan Tuan Yang di-Pertua Dewan apabila kita menggunakan bahan pengajaran digital. Rasional perdebatan di perwakilan kerajaan melihat kepada kapasiti-kapasiti bahan pengajaran digital yang akhirnya mampu memudahkan tugas guru Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, beban bukti panel pembangkang yang masa muka kat seberang sana, senyum sikit. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya mahu mereka tunjukkan bahawa bahan pengajaran digital ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pun meringankan tugas guru. Mudah bukan? Boleh lawan bersemuka kan? Tuan Yang di-Pertua Dewan, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua Dewan, portfolio saya di perwakilan kerajaan dan rakan-rakan yang lain, saya selaku yang pertama akan berhujah dari aspek bahan pengajaran digital digapai, objektif PDPC guru tercapai. Manakala bangkit yang kedua akan meneruskan hujah yang kedua, iaitu bahan pengajaran digital komprehensif, co-curriculum dan hal ehwal murid proaktif. Sebelum saya beralih kepada hujah perdana, saya rindukan celahan. Yang berhormat, bagaimana penggunaan sumber di bahan pengajaran digital seperti CD-ROM, video, audio yang Datuk terangkan sebentar tadi berkaitan dengan tugas seperti mengurus hal ehwal murid, co-curriculum dan sebagainya. Jelaskan Yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pertama saya dah nyatakan apa itu tugas guru, iaitu untuk mengajar dan juga mendidik. Guru-guru juga diamanahkan untuk menguruskan hal ehwal murid dan juga sukan co-curriculum Tuan Yang di-Pertua Dewan. Justru bagaimanakah dengan bahan pengajaran digital ini dapat memudahkan dengannya adanya sistem-sistem dan juga bahan-bahan teknologi untuk guru-guru ini menguruskan hal ehwal murid dan juga aplikasi-aplikasi yang diwujudkan untuk memudahkan guru Tuan Yang di-Pertua Dewan. Silakan satu lagi. Boleh tunjukkan apakah sistem yang menggunakan CD-ROM, audio dan sebagainya, sistem untuk hal ehwal murid. Tunjukkan Yang berhormat. Ya, Yang berhormat. Kami akan tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, dengar betul-betul. Pertama, hujah pertama di perwakilan kerajaan, saya akan tunjukkan bahawa bahan pengajaran digital digapai, objektif PDPC guru tercapai. Kami realistik bahawa tugas hakiki guru hari ini adalah untuk mengajar dan mendidik anak-anak Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana setiap PDPC yang kami rancang ini mempunyai objektif yang perlu dicapai dalam kelas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bayangkan kalau pada hari ini saya selaku guru bahasa Melayu mengajar 30 waktu, maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, adakah setiap kali saya
bertukar kelas, saya perlu untuk menulis panjang-panjang di hadapan untuk memudahkan anak-anak murid, tetapi dalam masa yang sama tidak pun memudahkan saya. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya gunakan bahan pengajaran digital ini untuk mengurangkan tugas guru. Itu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Fakta kes yang pertama, saya tunjukkan bagaimanakah persidangan dan simposium guru cemerlang Malaysia, di mana di situ menghimpunkan guru-guru cemerlang bahasa Melayu seperti Cikgu Latifah Tarkib dari SMKA Johor Bahru dan juga Cikgu Julius Mokujal dari SMK Narinang, yang menyatakan bahawa guru-guru bahasa Melayu perlu proaktif dengan menggunakan bahan pengajaran digital ini bagi memudahkan mereka mencapai objektif pembelajaran. Kalau pada satu hari mereka berhadapan dengan 6 kelas, maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, bahan pengajaran digital ini memudahkan penyampaian untuk mencapai objektif seorang guru. Tuan Yang di-Pertua Dewan, tak perlu tulis banyak kali, guna sahaja laptop, LCD dan juga smartboard yang diberikan. Saya tunjukkan bagaimanakah Sekolah Amanah Malaysia yang menitik beratkan PAK 21, di mana Sekolah Amanah Malaysia ini di bawah Yayasan Amin telah diberikan peruntukan yang sangat besar untuk menjayakan PAK 21. Itu tujuan guru-guru kita. Maka apa yang dilakukan ialah Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk memudahkan guru-guru ini menjalankan PAK 21, sebanyak 350 juta ringgit digunakan untuk menambah baik bahan pengajaran digital seperti smartboard, 120,000 LCD, video PDPC daripada guru-guru cemerlang ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk memudahkan guru-guru menyampaikan pendidikannya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Fakta kes yang ketiga, kita lihat bagaimanakah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama NTV7 telah mewujudkan rancangan Didik TV. Ini juga salah satu medium bahan pengajaran digital yang sangat memudahkan guru-guru di Malaysia. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, secara rangkuman saya tunjukkan bagaimanakah bahan pengajaran digital ini yang akhirnya dapat memudahkan guru-guru kita untuk melaksanakan aktiviti mengajar. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mohon mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas usul dan juga hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, ahli-ahli Dewan yang dihormati, seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, yang dihormati proksi pembangkang, barisan kerajaan serta hadirin dan hadirat yang bersidang. Tuan Yang di-Pertua, usul kita masih sama. Bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Maka, selaku pihak pembangkang yang baik, saya meragui gagasan usul pada hari ini atas rasional proses pengajaran dan penyediaan yang menggunakan bahan pengajaran digital yang rencam meliputi aspek kompetensi guru dan limitasi prasarana sehingga tidak meringankan tugas guru kita. Terus respon kepada pembawaan konseptual di perwakilan kerajaan. Di meja pembangkang kami tidak mempunyai sebarang permasalahan dari aspek dan pendefinisian bahan pengajaran digital dan juga tugas guru. Namun wujud pertikaian tatkala Yang Berhormat Datuk Hafizuddin sebentar tadi membicarakan frasa kontroversi kita pada hari ini, iaitu meringankan. Kata mereka, frasa meringankan ini adalah situasi yang memudahkan. Tugas-tugas dapat mencapai matlamatnya dengan bahan pengajaran digital. Namun sedar atau tidak, Tuan Yang di-Pertua Datuk tidak menyatakan dan tidak mengaitkan penggunaan bahan-bahan digital seperti CD-ROM, video audio yang disokong oleh alat lain seperti LCD, smartboard dan sebagainya dalam pengurusan HEM, co-curriculum dan sebagainya. Tidak dijelaskan kepada kita seisi Dewan. Maka Tuan Yang di-Pertua,
kami meminda frasa meringankan ini sebagai satu keadaan yang tidak membebankan guru dalam aspek kompetensi dalam dua keadaan, iaitu apabila guru kompeten dalam menggunakan bahan pengajaran digital dan kedua, prasarana yang mencukupi dan sudah mampan. Selesai sesi muhasabah konseptual pihak kerajaan pada hari ini. Duduk dulu yang berhormat. Beban bukti yang harus ditunjukkan oleh kerajaan ialah proses penyediaan dan penggunaan bahan pengajaran digital yang tidak rencam meliputi aspek kompetensi guru dan prasarana yang sudah mampan, yang akhirnya boleh kita katakan meringankan tugas hakiki guru kita, iaitu mengajar di dalam bilik darjah. Sebelum itu silakan yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua Dewan yang berhormat, kompetensi guru ni tidak pernah pun menafikan bahan pengajaran digital. Malah kalau guru-guru ini lebih proaktif menggunakan bahan-bahan digital, maka ia lebih memudahkan. Memudahkan tidak semestinya meringankan yang berhormat. Yang berhormat perlu faham, meringankan dalam aspek kompetensi guru. Guru terbeban. Guru harus menambah kompetensi mereka. Bagaimana dengan guru-guru senior dan guru-guru muda? Adakah itu meringankan? Lalu stres dan sebagainya, menambah tugas harian mereka. Duduk yang berhormat, betulkan premis dan pembawaan anda. Seterusnya, kita beralih ke bidasan hujah yang amat berhormat Perdana Menteri. Hujah Perdana Kerajaan di bawah kata kunci bahan pengajaran digapai, objektif PDPC dicapai. Beliau katakan setiap PDPC ada objektifnya. Kata mereka lagi, apabila kita menggunakan bahan pengajaran digital, guru tidak lagi perlu menulis di papan putih, menulis objektif katanya. Namun perkara yang cuba digelapkan oleh kerajaan pada hari ini, hakikatnya prasarana di sekolah kita seperti LCD tidak mampan dan tidak disediakan di setiap sekolah. Guru harus menyediakan, lalu menyediakan barang peribadi mereka dibawa dari bilik guru pergi ke bilik darjah. Kemudian kata mereka lagi ada 6 kelas. Lepas kelas pertama bahasa Melayu, saya kena mengajar bahasa Inggeris. Saya bawa lagi LCD dan komputer ibu itu ke kelas bahasa Inggeris dan kelas-kelas seterusnya. Adakah ini keadaan meringankan tugas guru apabila prasarana asas seperti LCD yang tidak mampan dan tidak mencukupi untuk kita katakan meringankan tugas guru? Hakikatnya guru masih lagi perlu menulis dan guru perlu menyediakan bahan pengajaran digital yang konon-kononnya telah meringankan tugas guru kita. Duduk yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, selaku pihak pembangkang, kami yakin dan percaya bahawa bahan pengajaran digital tidak meringankan tugas guru berdasarkan rasional. Proses penyediaan dan penggunaan bahan pengajaran digital dalam bilik darjah yang rencam dan meliputi aspek kompetensi guru dan limitasi prasarana yang akhirnya menambah beban tugas dan tidak meringankan tugas guru kita. Tuan Yang di-Pertua, bagi mengukuhkan premis pihak pembangkang menolak usul, kami telah meletakkan 4 strategi utama, iaitu saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama, iaitu kompetensi guru dikerah, tugas guru bertambah. Manakala pembangkang kedua Datuk Fakri akan membentang satu hujah, iaitu limitasi prasarana, tugas guru merana. Pembangkang ketiga Datuk Nadia akan membetulkan pembawaan dan hujah-hujah pincang kerajaan, dan Datuk Hasnan akan menjawab soalan spontan dan melakukan penggulungan. Selesai strategi dan peranan pasukan, Tuan Yang di-Pertua, sila analisis hujah pertama kami, iaitu kompetensi guru dikerah, tugas guru bertambah. Tuan Yang di-Pertua, revolusi yang melibatkan Internet of Things, IoT, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, bagi memenuhi revolusi industri 4.0 dalam kehidupan seharian turut membawa impak terhadap sektor pendidikan. Oleh sebab itu, guru telah perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi maklumat serta komunikasi bagi membolehkan mereka mendepani revolusi ini. Hal ini telah memaksa guru kita untuk memiliki kefahaman yang jelas mengenai teknologi terkini yang kata-katanya mampu memantapkan lagi sesi PDP, seterusnya membantu meringankan dan melaksanakan tugas guru kita seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan menurut Marzuki 2018. Namun Yang di-Pertua, hakikatnya kini
fakta yang perlu kita hadam dan telan bersama-sama. Kajian daripada Abdullah 2023, walaupun kerajaan telah menyediakan peralatan penggunaan bahan-bahan pengajaran digital di sekolah, namun tidak semua dalam kalangan guru kita ini mahir dalam penggunaan bahan pengajaran digital. Terdapat dua kelompok yang akan terbeban apabila kita berkata mengenai ini, iaitu golongan guru veteran dan juga golongan guru muda. Kenapa? Kerana dalam aspek kompetensi, faktor yang mempengaruhi tahap kompetensi penggunaan bahan pengajaran digital meliputi pengetahuan dan kemahiran, minat dan sikap. Natijahnya, guru yang berdedikasi dan bertanggungjawab, terutama mereka yang tidak mahir dalam penggunaan bahan digital, akan tertekan dan menyediakan bahan pengajaran berasaskan digital seperti yang pernah disuarakan oleh Mark Chikin, pengerusi kumpulan tindakan ibu bapa dalam pendidikan Melaka. Saya persoalkan sekali lagi, ringan atau tidak tugas guru kita? Saya katakan tidak, Tuan Yang di-Pertua, malah menambah lagi tugas guru kita. Maka saya tanyakan kepada pihak kerajaan, bagaimanakah penggunaan bahan pengajaran digital ini telah meringankan tugas guru? Andai guru terpaksa mempersiapkan diri dari aspek kompetensi, lalu tertekan dan terbeban dan menambah tugas mereka. Maka Tuan Yang di-Pertua, kami tegakkan kembali pendirian kami bahawa sesungguhnya bahan pengajaran digital tidak meringankan tugas guru atas rasional proses penyediaan dan penggunaan bahan pengajaran digital dalam bilik darjah yang rencam yang tidak meringankan tugas guru. Atas permasalahan ini, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Baiklah, ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Mat Arvani bin Mat Jani untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di panel kerajaan, sahabat di Barisan Pembangkang, warga persidangan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, saya buka penghujahan di meja kerajaan dengan satu keadaan. Apa yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang pada hari ini, beliau menambah perkataan dalam usul kita. Rangkuman penghujahan di meja pembangkang, mereka bercerita tentang penyediaan bahan pengajaran digital ini meringankan ataupun tidak beban tugas guru. Maknanya, Yang Berhormat, mereka langsung tidak berlawan bersemuka dengan apa yang telah dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya akan selak satu persatu kesilapan mereka. Usul kami sama, iaitu bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Demi kesejahteraan dan kebajikan guru, maka kita lihat dan terus respon kepada pembawaan di meja pembangkang. Tuan di-Pertua, pertamanya mereka berkonsepkan tentang proses penyediaan bahan pengajaran digital ini rencam. Sekali lagi saya terangkan Tuan di-Pertua, proses penyediaan ataupun tidak itu bukan persoalan di dalam Dewan Persidangan kita. Yang ingin kita bincangkan ialah elemen-elemen dan kekuatan-kekuatan kapasiti bahan pengajaran digital ini sama ada mampu untuk meringankan tugas guru ataupun tidak. Untuk menyediakan, untuk bersedia bahan-bahan tersebut, kita akan bincang dalam persidangan akan datang. Hari ini kita melihat kepada kapasiti kekuatan bahan pengajaran digital ini, Tuan Yang di-Pertua. Maknanya mereka tidak melanggar pun konsep yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Keduanya, beliau bercerita tentang meringankan itu tidak kaitkan penggunaan CD-ROM LCD dalam hal ehwal murid dan co-curriculum. Nampaknya Ketua Pembangkang pada hari ini gelojoh kerana penggunaan bahan-bahan ini akan saya terangkan dalam penghujahan saya. Harap bersabar Ketua Pembangkang, ya. Ketiganya, Tuan Yang di-Pertua, mereka suruh kita tunjukkan bagaimana proses penyediaan ini tidak rencam dan sebagainya. Kalau kami tunjukkan tentang proses persediaan, penyediaan bahan-bahan pengajaran ini, bagaimana pula tuntutan usul kita pada hari ini? Kerana tugas kerajaan adalah untuk menunjukkan bahawa bahan pengajaran digital ini meringankan. Kalau mereka suruh kami tunjukkan proses pula, dua tugas pula kami perlu sediakan. Inilah masalah pemahaman di meja pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, mereka bercerita tentang ringan tidak sama dengan mudah. Saya kasih analogi. Saya membawa bebanan 50 kilogram.
Tetapi apabila ada bahan pengajaran ini, bebanan saya berkurang menjadi 5 kg. Daripada berat menjadi ringan, mudah untuk saya angkat dan bawa. Inilah yang saya katakan, apabila ringan menjadi mudah. Tuan Yang di-Pertua, saya respon pula kepada penghujahan Ketua Pembangkang. Pertama, kompetensi guru dikerah, tugas guru bertambah, bercerita tentang revolusi 4.0 menjadi bebanan kepada guru-guru muda dan guru-guru tua. Tetapi untuk membidas hujah beliau ini, saya tunjukkan dalam kajian yang dikeluarkan oleh Sumber Teknologi Maklumat Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menyatakan bahawa sebanyak 85.6% guru baru ini lebih kompetitif kerana melaksanakan penggunaan bahan pengajaran digital di dalam bilik darjah dengan menggunakan aplikasi TikTok, Instagram, StreamYard dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita katakan mereka ini terbeban dan rencam? Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan dengan konsep perdebatan di meja kerajaan. Sebelum itu, satu yang wanita. Yang berhormat, penggunaan platform seperti TikTok dan sebagainya, kita perlu melaksanakan atau tidak? Perlu pelaksanaan atau tidak untuk menegakkan bahan pengajaran digital tersebut? Apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan? Memang betul lah, perlu dilaksanakan, digunakan oleh guru-guru muda. Apa persoalannya? Kalau kita tidak laksanakan TikTok, adakah TikTok itu akan bergerak sendiri? Pelik soalan beliau ini. Yang berhormat, kita perlu melihat kepada roh perdebatan kita pada hari ini, bahawa kita melihat kepada kapasiti bahan pengajaran digital ini meringankan tugas guru. Dan saya bentangkan hujah kami yang kedua, iaitu demi anak murid baik lagi cerdik, maka bahan pengajaran digital komprehensif memudahkan. Bahan pengajaran digital komprehensif, kokurikulum dan hal ehwal murid proaktif. Pertama, menurut Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia, bahan pengajaran digital komprehensif ini merupakan konsep yang menyeluruh dalam menghasilkan bahan pengajaran digital yang akhirnya memudahkan tugas guru untuk menguruskan aktiviti kokurikulum dan hal ehwal murid. Bagaimana pula tentang aktiviti kokurikulum dan hal ehwal murid yang proaktif ini? Menurut Sektor Pengurusan Bakat Murid Kementerian Pelajaran Malaysia, pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan hal ehwal murid ini adalah aktiviti yang lebih mudah untuk dilaksanakan dengan penggunaan bahan pengajaran digital ini. Bukti yang pertama, sila dengar. Yang berhormat, menurut Pengurusan Hal Ehwal Murid, pendaftaran dan pengurusan pelajar-pelajar baru tingkatan 1 dan pelajar-pelajar lama yang akan berlangsung 2-3 hari lagi ini bertepatan, memudahkan, meringankan lagi tugas guru ini apabila kita melaksanakan dia berdasarkan aplikasi yang telah pun disediakan. Mereka menuntut kami tunjukkan sistem pertama, sistem APDM. Aplikasi pangkalan data murid mengandungi modul pengurusan murid, maklumat pelajar, ibu bapa, keluarga, guru, pendapatan dan sebagainya hanya dengan sistem yang dituntut oleh Yang Berhormat berdiri ini. Saya tunjukkan. Maka dengan adanya sistem ini, maka dia akan meringankan beban tugas guru untuk menguruskan pelajar. Sistem kedua, SSDM, Sistem Sasiah Diri Murid, kes disiplin dan juga amalan baik pelajar. Bagaimana untuk kita memantau aplikasi yang diminta ini oleh Ketua Pembangkang? Saya tunjukkan. Mudah untuk menguruskan sistem disiplin murid dan sasiah pelajar. Kesannya kepada guru, ringankan tugas guru. Tuan Yang di-Pertua, bukti yang kedua, bagaimana pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Dengar Yang Berhormat, ini aktiviti kokurikulum. Meringankan tugas guru untuk pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Buktinya, modul KRMJ iaitu karakter murid Johor merangkumi akademik, kokurikulum dan juga sasiah. Bahan dalam aktiviti kokurikulum ini ialah video Yang Berhormat. Video-video panduan ini menerangkan tentang aktiviti aerobik iaitu untuk sukan permainan, zapin dan gerakannya untuk aktiviti kelab persatuan dan video kawat kaki untuk aktiviti unit uniform. Makna kata, apabila video-video ini digunakan oleh guru untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum, maka tugas guru diringankan. Maka saya menjawab apa yang diminta oleh pihak pembangkang. Bukti yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, menurut laporan NUTP pada 12 Mac 2023,
Astro Awani menyatakan 67% guru gembira apabila sistem IDMe telah diselenggara kerana sistem itu menghimpunkan semua sistem guru, murid dengan hanya satu kata nama dan ID. Makna kata sistem ini meringankan guru. Tuan Yang Dipertua, di hujung cerita, maka benarlah kami katakan bahawa untuk melahirkan anak murid yang baik lagi cerdik ini dan juga menuntut kepada karamah murid-murid, benarlah bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua daripada Perwakilan Kerajaan sebentar tadi. Baiklah, sidang Dewan yang dihormati, kini Dewan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Kedua Muhammad Fakhrullah Akmal bin Kamal untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, teman-teman seperjuangan, perwakilan pembangkang, teman-teman baru, perwakilan kerajaan, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya seluruh warga Dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perbahasan kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, gagasan usul pada hari ini masih sama, berbunyi bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Namun Tuan Yang Dipertua bertindak sebagai perwakilan pembangkang yang rasional yang menyahut seruan guru insani pemangkin generasi madani. Kami terpanggil untuk bersemuka membangkang gagasan usul yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, kerana betapa kami yakin dan percaya bahawa sesungguhnya bahan pengajaran digital tidak meringankan tugas guru atas rasional yang cukup mudah melihat kepada proses penyediaan dan penggunaan bahan pengajaran digital dalam bilik darjah yang rencam meliputi aspek kompetisi guru dan limitasi prasarana sehingga tidak meringankan tugas guru. Tuan Dipertua bertindak selaku pembangkang kedua juga, saya bertanggungjawab mempertahankan pindaan definisi yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ringkasnya, yang pertama, bahan pengajaran digital adalah berbentuk pilihan dan bukan suatu keperluan yang mendesak dan bukan suatu kewajipan yang diberikan oleh kementerian. Dan yang kedua, proses penggunaan bahan pengajaran digital dalam bilik darjah akan menjadi lebih rencam. Sabar dulu Yang Berhormat. Tuan Dipertua, seterusnya menjadi portfolio saya untuk membidas kedua-dua hujah perwakilan kerajaan yang telah diutarakan sebentar tadi. Kita lihat satu persatu. Sabar dulu, saya bidas dulu Yang Berhormat. Duduk dulu. Sebentar tadi bangkit Yang Berhormat Menteri Kedua di sebelah sana membawa hujah bercerita tentang co-curriculum dan HEM proaktif. Tuan Pertua, mereka bercerita tentang APDM, SSDM dan sistem ADMI. Tuan Yang Dipertua serta warga Dewan yang bersidang sekalian, sedar ataupun tidak, kesemua yang dinyatakan dalam sesi pengujahan yang kedua ini bukan bahan pengajaran digital. Bukan bahan pengajaran digital. Kita bercerita tentang bahan pengajaran Yang Berhormat. Jadi terbatal terus hujah kedua di panel kerajaan. Kemudian kata mereka juga, kita hanya perlu melihat kepada kapasiti bahan pengajaran digital. Tidak boleh bercerita tentang penyediaan dan penggunaan bahan tersebut. Tuan Yang Dipertua serta warga Dewan yang bersidang sekalian, kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Bahan pengajaran digital itu tidak boleh tersedia sendiri. Maka mahu tidak mahu, guru tetap perlu menyediakan bahan tersebut. Dan apa yang lebih lawak sebentar tadi adalah Datuk Menteri Kedua bercerita tentang TikTok, kemudian beliau berkata TikTok itu tidak boleh tersedia sendiri, guru perlu menyediakan TikTok. Maka sekali lagi hancur lebur hujah kedua Menteri Kedua di meja kerajaan. Tuan Yang Dipertua, selesai yang kedua, saya teruskan dengan beralih kepada yang pertama. Bagai layang-layang terputus tali pembawaan dan konsep serta hujah di meja kerajaan pada hari ini cukup simplistik. Kata mereka di sebelah sana, bahan digital digapai, objektif PDPC guru dicapai. Mereka bercerita tentang tugas guru dalam konteks perdebatan hari ini hanya mencakupi penyampaian PDP, iaitu mengajar, mendidik murid, mengurus hal ehwal murid dan co-curriculum. Sejak awal perdebatan, satu Yang Berhormat. Okey, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, untuk melawan kes di meja kerajaan, Yang Berhormat kena tunjukkan apakah kekangan-kekangan, kelemahan-kelemahan dalam bahan pengajaran digital. Bukan masalah
penyediaan bahan tersebut. Mohon respon. Tuan Pertua, kita perlu sedar bahawa bahan pengajaran digital itu perlu disediakan dan akan digunakan dalam sesi pengajaran di dalam bilik darjah. Maka kita tetap perlu bercerita tentang penyediaan dan penggunaan bahan tersebut. Bahan tersebut tidak boleh tersedia dan digunakan sendiri oleh murid-murid. Guru yang memainkan peranan. Maka itu yang perlu disedari. Saya teruskan. Hujah yang amat berhormat Perdana Menteri di meja kerajaan. Kononnya, beliau mengatakan guru bahasa Melayu yang punya 30 waktu tidak perlu membuang masa menulis objektif PDP dan sebagainya. Okay. Saya bidas begini, saya persoalkan dan mengajak kita semua sama-sama untuk berfikir. Yang pertama, bagaimana pula dengan peruntukan masa yang terbuang untuk menyediakan bahan pengajaran digital? Yang kedua, bagaimana pula dengan bilik darjah dan sekolah yang tidak mempunyai prasarana yang secukupnya? Realiti pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua serta seluruh warga Dewan, perlu kita sedari bahawa wujud limitasi prasarana di sekolah-sekolah seluruh negara seperti mana yang akan saya bentangkan dalam penghujahan sebentar lagi. Maka itu yang gagal dan tidak dapat difikirkan oleh meja kerajaan pada hari ini. Oleh itu secara generalnya hujah pertama dan kedua di meja kerajaan terbatal dan tidak relevan sama sekali. Oleh yang demikian, Tuan Pertua, beban bukti yang kami minta dan harus dipikul oleh pihak kerajaan pada hari ini adalah mereka perlu membuktikan kepada seisi Dewan bahawa proses penyediaan dan penggunaan bahan pengajaran digital tidak rencam meliputi aspek yang pertama, kompetisi guru, dan yang kedua, limitasi prasarana. Tuan Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian, bidasan sudah saya lunaskan, kini izinkan saya untuk beralih kepada portfolio yang kedua di meja pembangkang, iaitu mengutarakan satu lagi hujah bernas kami di bawah kata kunci limitasi prasarana tugas guru merana. Tuan Pertua, kami di perwakilan pembangkang masih realistik dan tidak menafikan bahawa dunia pendidikan pada hari ini harus bergerak mengikut arus digitalisasi. Namun, kita semua perlu berpijak di bumi yang nyata kerana realiti hari ini masih terlalu banyak sekolah di Malaysia yang belum mempunyai prasarana yang mencukupi dan mapan. Limitasi prasarana inilah yang menyebabkan penggunaan bahan pengajaran digital dalam sesi pengajaran tidak relevan, yang pada akhirnya bukan meringankan tugas guru, terbaliknya menambah beban mereka seperti pencarian dan penyediaan bahan pengajaran digital. Kami tidak beromong kosong. Kami bawakan fakta kes yang menyokong hujah ini. Menurut QFacts 2022, Malaysia Educational Statistic Keluaran Educational Policy Planning and Research Division, Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa terdapat sebanyak 380 sekolah daif di Sabah dan 414 buah sekolah di Sarawak tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang kondusif selari dengan PAK21. Ini baru sekolah daif, belum lagi bercerita tentang sekolah lain di luar bandar dan sebagainya. Maka Tuan Pertua, inilah yang kami katakan dan cuba perjelaskan bahawa limitasi prasarana yang wujud menyekat penggunaan bahan pengajaran digital di bilik darjah dan akhirnya tidak pun meringankan beban tugas guru. Tidak cukup dengan itu, kami tambah lagi dengan satu fakta kes lain membuktikan perkara ini. Menurut Dapatan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa sebanyak 81.2% daripada 16,904 orang guru memilih kaedah pengajaran secara konvensional berbanding secara digital kerana wujudnya kekangan-kekangan seperti kurangnya kemahiran dan penyediaan prasarana yang mencukupi. Justru Tuan Yang di-Pertua, inilah yang kami katakan sebagai bahan pengajaran digital tidak meringankan tugas guru. Konklusinya Tuan Yang di-Pertua, menerusi pengujian ini kami telah buktikan kepada sisi Dewan bahawa usul pada hari ini tidak relevan sama sekali. Sekian sahaja daripada saya selaku pembangkang kedua di perwakilan pembangkang. Saya mohon agar usul tidak diterima sebulat suara demi kemaslahatan bersama. Salam hormat, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan pada yang berhormat pembangkang kedua. Baiklah, nampaknya usul perbahasan semakin hangat yang mana sidang Dewan pada hari ini dalam Dewan yang dingin mampu meningkatkan suhu Dewan ini walaupun sedikit.
Seterusnya, hadirin sidang Dewan sekalian, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Sharon, anak lelaki Loganathan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Proksi Pembangkang serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Usul pada hari ini masih sama. Bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Saya selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan masih tampil setia di bawah Perdana Menteri yang menggagaskan usul sebentar tadi. Sebelum itu, selaku yang ketiga, saya akan menganalisis terlebih dahulu apakah sebenarnya masalah major di meja perwakilan pembangkang hari ini. Suka saya ingatkan bahawa perwakilan pembangkang hari ini tidak mempunyai pemahaman usul yang tepat sehingga kan segala masalah semakin merebak dalam penceritaan pengujahan mereka. Kita analisis terlebih dahulu. Apakah sebenarnya yang ingin diperjuangkan di meja perwakilan pembangkang? Hari ini mereka sebenarnya cuba membawa satu frasa baharu dalam perdebatan, iaitu proses pengajaran dan penyediaan kepada bahan pengajaran. Yang berhormat, jika hari ini kita ingin bercerita tentang proses persediaan, anda harus memperincikan apakah analisis yang mengutamakan kita untuk membincangkan proses penyediaan tersebut. Sebab sebagai pembangkang yang baik, anda harus menunjukkan kepada seisi dewan sebenarnya bahan pengajaran ini mempunyai kelemahan ataupun kekangan-kekangan yang sebenarnya menambah tugas guru. Itu gagal di meja perwakilan pembangkang. Saya juga dapat lihat dalam penceritaan asas pembangkangan beliau juga tidak sebenarnya menunjukkan satu asas mereka sebenarnya bertembung dengan meja perwakilan kerajaan. Sebab itu saya boleh katakan pihak perwakilan pembangkang hari ini tidak sama sekali bertembung dengan pihak perwakilan kerajaan. Sebelum itu silakan satu. Yang berhormat, saya tanya satu soalan. Siapakah yang menyediakan bahan pengajaran digital? Respon yang berhormat. Ini juga satu masalah di meja perwakilan pembangkang. Saya jawab. Tugas ini bukan saja dipikul oleh guru. Anda perlu sedar kita ada bahagian pembangunan kurikulum dan juga SSTP di peringkat PPD, JPN mahupun KPM yang membangunkan kurikulum tersebut. Dan bahan pengajaran ini juga bersifat komprehensif. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebab tanggungjawab ini merupakan satu usaha kolektif yang dibangunkan bukan saja oleh guru tetapi ejen-ejen yang terlibat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya jawab. Kita lihat kepada analisis suja. Yang pertama saya boleh rangkumkan. Ibarat kambing menanduk bukit, bukit tak jatuh, tanduk yang patah. Sebab apa yang berhormat, kita lihat dalam hujah pertama beliau sebenarnya ingin menceritakan kepada kita bagaimana kompetensi guru dikira tugas guru bertambah. Saya ingin menanya kepada yang berhormat, adakah anda ingin mempertikaikan kompetensi guru di Malaysia hari ini berada pada tahap yang tidak baik? Itu adalah pertikaian pertama yang perlu anda jawab. Sebab apa? Menurut kajian berimpak tinggi yang dijalankan oleh pensyarakanan daripada Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan daripada Fakulti Pendidikan UKM menunjukkan guru-guru Malaysia sebenarnya mempunyai kompetensi yang tinggi. Dan guru-guru keluaran universiti mahupun Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM mempunyai tahap kompetensi termasuk kemahiran-kemahiran ICT yang terbaik. Malah keadaan ini juga sinonim dengan manifestasi yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan yang merupakan ahli Parlimen Nibong Tebal yang menunjukkan sebenarnya Malaysia berada pada tahap yang baik. Jadi untuk itu kita perlu faham yang berhormat bahawa tahap bahan pengajaran digital ini sebenarnya meringankan ataupun memudahkan tugas guru meliputi aspek yang diperjuangkan di meja perwakilan kerajaan. Sebab itu saya juga sangkal dan meragukan fakta kes yang dibawa oleh meja perwakilan pembangkang hari ini. Kononnya mengatakan disebabkan ledakan revolusi 4.0 guru tidak tersedia. Saya gunakan satu analogi yang sangat mudah yang berhormat. Kita lihat sebelum ini kita menggunakan kaedah konvensional, kita menggunakan buku teks secara maujud. Apabila seorang murid tidak membawa buku teks secara maujud, seorang guru terkesan. Apabila mana keadaan kita ada buku teks digital pada era ini, bagaimana ia sebenarnya meringankan tugas guru, memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan di dalam bilik darjah, sekaligus memastikan objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai. Itu satu analogi yang mudah dan saya kira terjawab di meja perwakilan pembangkang. Ayo kita lihat
fakta kes hujah kedua di meja perwakilan pembangkang yang saya juga kira tidak sama sekali menyumbang kepada tuntutan usul. Sebab apa yang berhormat, dalam hujah ini kononnya mereka ingin ceritakan tentang limitasi prasarana sekolah yang akhirnya menyebabkan tugas guru merana. Tetapi tahukah anda yang berhormat, pada tahun 2019, sebanyak 890 juta diperuntukkan kepada sistem pendidikan di mana pemberian tablet dan juga phone ini ada. Tetapi pada tahun 2023 pula sebanyak 1.23 bilion diperuntukkan. Di mana analisis daripada ini kita lihat berlaku peningkatan bajet di mana prasarana yang ada di sekolah ditambah baik seiring dengan keadaan semasa. Sebab itu kita lihat sistem pendidikan Malaysia masih relevan berdasarkan gelombang ketiga dalam plan pembangunan pendidikan negara. Sebab itu saya kira kita mampu mengangkat pendidikan negara ke tahap yang lebih baik dan kita tidak sama sekali berada pada takuk yang lama. Seterusnya kita lihat, berdasarkan bidasan-bidasan ini, saya boleh simpulkan penceritaan di meja perwakilan pembangkang hari ini tidak sama sekali menjawab kepada tuntutan usul. Sebab itu saya boleh silakan Setiausaha yang berhormat. Saya ingin tanya, dalam banyak-banyak bajet yang diturunkan, sejauh mana bajet tersebut atau berapa peratus bajet tersebut diturunkan untuk menyediakan bahan pengajaran digital? Respon yang berhormat. Yang berhormat, itu bukan persoalan kita pada hari ini. Hari ini kita mahu menilai dan juga menganalisis keadaan di mana adakah bahan pengajaran digital ini mampu ataupun tidak untuk meringankan tugas guru. Itu persoalan pokok yang perlu dijawab oleh perwakilan pembangkang. Masih belum menjawab dan tidak sama sekali menjawab kepada tuntutan usul pada hari ini. Sebab itu kami di meja perwakilan kerajaan, kami tampil lebih murni. Kami tampil dengan lebih berkarisma. Kami tunjukkan kepada seisi dewan bagaimana melihat kepada rasional, kapasiti ataupun kemampuan bahan-bahan ini sebenarnya memudahkan tugas guru daripada aspek bahan pengajaran digital dicapai, objektif PDPC guru tercapai. Kita lihat dalam penceritaan hujah ini kami tunjukkan bagaimana Didik TV ini diangkat sebagai salah satu bahan pengajaran digital utama seantero Malaysia. Sebab apa kita lihat dalam pasca pandemik COVID-19 ini, Didik TV ini merupakan antara indikator utama yang membantu merapatkan jurang pendidikan di Malaysia. Dan dalam hujah kedua juga kami ceritakan bagaimana bahan pengajaran digital secara komprehensif ini sebenarnya menjawab kepada co-curriculum dan HAM yang lebih bersifat proaktif. Jadi berdasarkan penceritaan ini, saya kira kami di meja perwakilan kerajaan menjawab secara terus kepada tuntutan usul pada hari ini untuk kita terus menerima dan usul pada hari ini sebulat suara. Saya mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga daripada perwakilan kerajaan sebentar tadi. Baiklah, sidang Dewan, usul makin panas diperdebatkan, yang mana saya kira kalau kita berada di Kutub Selatan mungkin iceberg sudah mula mencair. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nadia binti Muhammad Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, seterusnya hadirin yang turut bersidang pada hari ini. Usul perdebatan dalam Dewan Yang Mulia ini cukup mudah. Berbunyi, bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Untuk membincangkan usul pada hari ini, kita perlu melihat kepada keadaan bahan pengajaran digital tersebut meringankan atau tidak meringankan bertugas guru tersebut yang di-Pertua. Maka kita perlu melihat siapakah yang membangunkan bahan pengajaran digital ini kerana melibatkan tugas guru tersebut yang di-Pertua. Maka kami lebih rasional pada hari ini. Kami tunjukkan bahawa bahan pengajaran digital pada hari ini tidak sama sekali meringankan tugas guru. Atas rasional pertama, kita melihat kepada kompetensi kemahiran seseorang guru itu terhadap penyediaan bahan digital, dan kedua kita melihat kepada limitasi prasarana
prasarana untuk membolehkan bahan pengajaran digital tersebut untuk dimuat naik dan digunakan dalam pengajaran tersebut yang dipertua. Seawal bangkit Perdana Menteri sebentar tadi menceritakan kepada seisi Dewan pada hari ini, frasa meringankan tersebut merupakan perlu memudahkan dan dapat mencapai matlamat pengajaran. Apabila kita bercerita tentang pengajaran, siapakah yang melaksanakan pengajaran kalau bukan guru yang dipertua? Maka perlu kita bercerita tentang pelaksana bahan pengajaran digital tersebut yang dipertua. Kemudian, ayo kita lihat apakah permasalahan di perwakilan kerajaan pada hari ini. Pertama, seawal bangkit Datuk Menteri ketiga sebentar tadi bercerita tentang pembangunan kurikulum juga terlibat dalam penyediaan bahan pengajaran digital tersebut. Namun demikian, pernah atau tidak diperincikan bagaimanakah proses bahan tersebut dimuat turun? Siapakah yang melaksanakan proses muat turun bahan digital tersebut kalau bukan guru yang dipertua? Sebab itu kita bercerita tentang proses bahan pengajaran guru digital tersebut yang dipertua. Kemudian bercerita pula tentang kompetisi digital pada hari ini katanya mencukupi. Kalau dia bercerita tentang kompetisi digital guru-guru pada hari ini mencukupi, maknanya mereka bersetuju untuk mencapai bahan, untuk menggunakan bahan pengajaran digital itu, kompetisi guru itu perlu diperkasa agar berkesan meringankan tugas guru yang dipertua. Bercerita pula tentang prasarana buku teks digital dan sebagainya. Semua ini adalah pemberatan yang kami bawa seisi Dewan pada hari ini. Kami bercerita tentang pertama, kompetensi, kedua tentang prasarana tersebut telah menyebabkan bahan pengajaran digital pada hari ini tidak meringankan tugas guru yang dipertua. Sebelum membidas hujah Menteri kedua, dipersilakan mana-mana yang kacak. Yang berhormat, kalau kita nak dapatkan bahan pengajaran digital, tak perlu buat. Kita pergi ke PKG, banyak CD-CD yang boleh digunakan. Yang pertama. Keduanya yang berhormat hanya tertumpu kepada download. Kami katakan bahan pengajaran digital ini bukan tertumpu hanya internet. Kita boleh gunakan CD, audio yang banyak ada dekat PKG dan BTP. Terima kasih. Pertama sekali, yang amat berhormat Perdana Menteri Perwakilan Kerajaan pada hari ini mendefinisikan bahan tersebut melibatkan internet, CD-ROM, audio, video yang bertujuan untuk rujukan pemulihan pengayaan. Bau bertenang yang berhormat, sabar dahulu. Kemudian, siapakah yang perlu untuk mengambil CD-ROM tersebut kalau bukan pelaksana bahan pengajaran digital, iaitu guru? Siapakah yang perlu memasukkan CD-ROM tersebut dalam komputer riba kalau bukan pelaksana, iaitu guru? Siapakah yang perlu memancarkan bahan dalam CD-ROM tersebut kalau bukan guru? Sebab itu kita katakan proses tersebut perlu kita nilai, barulah kita kata memudahkan ataupun tidak bahan pengajaran digital tersebut. Yang berhormat, seterusnya kita lihat apakah masalah Menteri kedua yang sedang bangkit di perwakilan kerajaan ini. Kata beliau pada hari ini, mereka akan tunjukkan apakah kapasiti kekuatan bahan digital pada hari ini sehingga meringankan tugas guru. Namun demikian yang berhormat, mereka hanya sekadar tahu terkial-kial jari jemarinya, tetapi tidak mampu untuk menunjukkan apakah pada hari ini apabila menggunakan bahan digital, objektif pengajaran tercapai, guru tersebut tidak perlu menggunakan masa yang banyak menyediakan bahan. Adakah pada hari ini tekanan guru berkurang untuk meringankan beban mereka? Adakah pada hari ini mereka bahan digital tersebut mudah diakses oleh guru? Tidak pernah mereka ceritakan tentang kapasiti kekuatan bahan digital tersebut. Apa yang mereka ceritakan? Kita dengarkan semula bersama. Pertama, mereka katakan pada hari ini pendaftaran murid dalam tempoh terdekat menggunakan sistem. Katanya, persoalan yang paling mudah untuk pendaftaran murid kita tidak memerlukan guru dan murid, dan itu bukanlah bahan pengajaran digital. Itu adalah sistem pengurusan. Perlu dibezakan sistem pengurusan dan bahan pengajaran digital. Kemudian bercerita tentang APDM yang bertujuan untuk melihat maklumat murid, peribadi murid. Bercerita tentang SSDM, iaitu kes disiplin murid, amalan baik pelajar. Bercerita tentang IDMI. Cuba kita fikirkan,
ketiga-tiga sistem yang dibawakan oleh menteri kedua ini, adakah bahan pengajaran digital? Ini adalah sistem pengurusan digital yang dipertua. Kemudian yang dipertua, ayo kita lihat apakah masalah Perdana Menteri sebentar tadi yang dipertua. Seawal bangkit Perdana Menteri, beliau berjanji untuk ceritakan kepada seisi Dewan. Pada hari ini, apabila bahan pengajaran digital digunakan, dapat meringankan tugas guru. Namun, beliau juga cuba untuk ceritakan kepada seisi Dewan, objektif PDPC guru akan tercapai melalui bahan pengajaran digital. Objektif tercapai, tugas guru ringan adalah perkara yang berbeza yang dipertua. Ayo Satu kita yang lihat apakah isu yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri di seberang sana. Pertama, katanya pada hari ini guru-guru bahasa Melayu proaktif menggunakan platform digital. Kedua, beliau bercerita tentang Sekolah Amanah Malaysia. Ketiga, bercerita tentang Didik TV. Saya rangkumkan ketiga-tiga fakta kes ini begini. Pertama, adakah mereka tunjukkan ketiga-tiga fakta kes ini bertujuan untuk mencapai pengajaran cemerlang sehingga meringankan tugas guru? Tidak pernah diceritakan. Adakah pada hari ini apabila kita guna smartboard tugas untuk smartboard, bahan tersebut terus meringankan tugas guru? Tidak pernah diceritakan. Namun apa yang diceritakannya? Hanya menulis objektif pengajaran yang saya kira kurang daripada 3 minit pula dibangkitkan dalam Dewan ini yang dipertua. Tidak pula diceritakannya bagaimana kesemua bahan ini mampu untuk meringankan tugas guru yang dipertua. Untuk itu yang dipertua, pada hari ini kita jangan jadi seperti kerajaan, melepas ibarat enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Kerana apa? Mereka hanya bercerita tentang untuk kepentingan diri mereka. Mereka tidak melihat kepada proses untuk memastikan bahan pengajaran digital tersebut berjaya atau tidak meringankan tugas guru itu yang dipertua. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Baiklah, sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak, perwakilan kerajaan dan juga pembangkang. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris Sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Dan kini ayo kita beralih ke sesi bahas terbuka, dan untuk sesi ini pembahas keempat daripada kedua-dua pihak, perwakilan kerajaan dan juga pembangkang, perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Dan suka untuk saya tegaskan di sini bahawa tiada sesi perbincangan ataupun tidak ada perbincangan berlaku sepanjang sesi bahas terbuka dan juga sesi penggulungan. Dan Dewan Yang Mulia akan dimulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Maka pihak Dewan ingin mempersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana juri. Dan soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Persilakan Yang Berhormat Menteri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan kami 4 menteri, saya memilih juri keempat. Baiklah. Kini dipersilakan juri keempat Puan Sarimah binti Awang untuk mengemukakan soalan kepada perwakilan kerajaan. Assalamualaikum, selamat petang. Ini soalan daripada saya. Bahan pengajaran digital membuka ruang amalan plagiat. Saya ulang, bahan pengajaran digital membuka ruang amalan plagiat. Terima kasih. Baiklah Menteri keempat, anda sudah pun mendengar soalan yang dikemukakan dan kini anda diberi masa 1 minit untuk meneliti soalan yang dikemukakan oleh pihak juri. Dan masa 1 minit anda bermula dari sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri keempat Muhammad Faisal bin Mat Saleh untuk menjawab soalan spontan tersebut. Persilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengail gelama di Pulau Tiga, gelama diletak atas pelantar.
mengaum JDT di sidang ketiga, terus melangkah tanpa gentar. Soalannya, bahan pengajaran digital membuka ruang plagiat. Saya jawab, kami di barisan pihak kerajaan tidak bersetuju. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Pertamanya, jika tidak ada bahan pengajaran digital pun, plagiat juga tetap ada. Contoh masa saya yang lahir pada zaman generasi Y ni, kami belajar tidak ada pembelajaran secara digital. Kita belajar secara buku. Kita photostat buku. Itu juga plagiat, betul atau tidak? Jadi, itu sudah menunjukkan dan membuktikan bahawa walaupun kita menggunakan bahan pengajaran digital ini, plagiat tetap ada. Dia bukan membuka amalan. Amalan itu telah ada, tetapi kita tidak boleh menyalahkan bahan pengajaran digital ini sebagai pemacu kepada berlakunya plagiat di Malaysia. Jika ia menjadi dan membuka ruang plagiat di Malaysia, saya lontarkan satu soalan. Mengapakah dalam PPPM gelombang ketiga pada tahun 2020 hingga 2025 telah memperuntukkan dan memperluaskan penggunaan bahan digital ICT inovasi dalam bidang pengajaran, pedagogi, co-curriculum dan juga HAM ataupun hal ehwal murid, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, pihak KPM juga telah menggalakkan penggunaan guru-guru dalam bidang bahan pengajian digital ini kerana mampu memudahkan proses pengajaran dan meringankan tugas mereka untuk belajar. Sebagai contoh, kita lihat salah satu bahan pengajaran digital yang kita boleh gunakan ialah Didik TV. Tuan Yang di-Pertua, Didik TV merupakan satu program kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga NTV 7 memanggil guru-guru untuk membuat rakaman. Ia berlaku sejak pandemik COVID-19 iaitu tahun 2021, melibatkan pembelajaran sekolah rendah, menengah rendah dan juga SPM yang pada hari ini berlangsung 78 episod dan telah melakukan 150 sesi rakaman sehingga Januari 2023. Mengapa saya mengeluarkan fakta ini? Ada tak daripada tahun 2021 sehingga 2023 berlaku plagiat dalam Didik TV? Jawapannya tidak ada, kerana mereka dan guru-guru yang kompeten ini telah menggunakan kemahiran mereka untuk mendidik murid dengan menggunakan akses televisyen yang kita boleh katakan rata-rata ada di setiap rumah. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, kami di pihak pembangkang tidak menafikan bahawa amalan plagiat ini sudah wujud sebelum digitalisasi. Namun penggunaan bahan digital ini lebih merancakkan lagi amalan plagiat. Setuju atau yang tidak? Berhormat, apa yang berhormat katakan itu hanyalah satu persepsi. Jika benar kami mahukan data, di manakah data-data yang menunjukkan membuka ruang plagiat ini? Justru Tuan Yang di-Pertua selaku pihak kerajaan pada hari ini, kami tetap berpegang teguh dan percaya bahawa ia tidak membuka ruang plagiat. Kerana apa? Yang terakhir, kita boleh daftarkan setiap hasil bahan pengajian digital yang dilakukan oleh guru dalam Akta Hak Cipta 2017 yang melindungi hak pengguna, Tuan Yang di-Pertua. Justru kita dapat melihat bahawa bahan pengajaran digital itu bukan saja dapat diakses oleh semua orang, tetapi hak ciptanya terpelihara. Justru Tuan Yang di-Pertua, saya bermohon kewarasan 2/3 Dewan pada hari ini supaya menggunakan bahan pengajian digital. Untuk apa? Untuk memudah dan meringankan tugas kita sebagai guru di Malaysia. Mohon untuk terus mencadang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri keempat. Dan kini dipersilakan pembangkang keempat daripada perwakilan pembangkang untuk memilih juri bagi menerima soalan bahas spontan kecuali juri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih juri kelima. Okay, baiklah, juri kelima yang dipilih, jadi dipersilakan Encik Ahmad Taruk bin Sumo untuk mengemukakan soalan kepada pembangkang keempat.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas permintaan. Jadi saya tidak akan menghampakan permintaan tersebut. Baik, dengarkan soalan spontan daripada saya. Soalannya berbunyi begini. Bahan pengajaran digital mengurangkan kreativiti guru. Bahaskan. Bahan pengajaran digital mengurangkan kreativiti guru. Bahaskan. Baiklah, Yang Berhormat Pembangkang keempat, soalan telah pun diterima dan kini masa diberikan selama 1 minit untuk Yang Berhormat meneliti soalan tersebut. Masa 1 minit bermula sekarang. Baiklah, Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat dan kini dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat, Hasnan bin Maksad untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada juri atas soalan spontan yang diajukan. Bahan pengajaran digital mengurangkan kreativiti guru. Bagi menjawab soalan ini, saya berpendapat bahawa bahan pengajaran digital mengurangkan darsawasa ini. Isu tentang bahan pengajaran digital sering menjadi polemik dalam kalangan marhain serta seluruh serata masyarakat madani di Malaysia. Nah, hal ini dikatakan kerana sistem pendidikan di negara kita sedang berusaha bergerak bertaraf dunia serta merupakan elemen-elemen yang membentuk, namun terdapat kelemahan-kelemahan berikut. Saya berikan kepada 2 faktor, iaitu guru itu sendiri dan bahan serta persekitaran. Tuan yang dipertua, menambah beban guru adalah merupakan sebahagian daripada sistem yang telah mengganggu, mengurangkan kreativiti guru bagi penyediaan bahan pengajaran digital. Selain itu, kemahiran guru dalam penguasaan bahan digital itu sendiri juga turut memberi gangguan kepada penyediaan bahan pengajaran guru. Celik IT menurut satu plan operasi latihan pool tahunan yang dibangunkan pada tahun 2020, 50 sekolah bersamaan dengan 1,500 guru telah merungut dan telah menyampaikan merasa terbeban ke atas bahan pengajaran guru yang secara tidak langsung telah mengurangkan kreativiti guru. Selain itu, terdapat limitasi prasarana dan bahan persekitaran yang mengganggu kepada pengajaran digital yang mengurangkan kreativiti guru. Menurut satu kajian jurnal Borneo Voice 2020, 22,381 buah sekolah di Malaysia masih belum dilengkapi dengan prasarana yang baik seperti LCD, televisyen dan radio. Malah capaian internet juga adalah merupakan tekanan yang tinggi, yang internet yang lemah juga adalah memberi tekanan yang tinggi kepada proses penyediaan bahan pengajaran digital. Silakan. Yang Berhormat, pertama jangan baca karangan yang dah disiapkan. Yang kedua, apa bukti guru-guru Malaysia tidak kreatif? Tuan Yang Berhormat, apabila kita bercakap dengan bahan pengajaran digital, sokongan-sokongan itu sangat diperlukan. Jadi adalah menjadi aspek kepada persekitaran dan pengetahuan itu bagi membantu kepada bahan pengajaran digital. Seterusnya, Tuan yang terutama, maka setelah 2 indikator ini saya jelaskan, benarlah bahawa pendirian kami di meja pembangkang menolak usul yang menjadi perdebatan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang sebentar tadi. Dan demikianlah hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan juga pembangkang. Dan kini sidang Dewan tibalah masa untuk sesi penggulungan. Maka dipersilakan terlebih dahulu Yang Berhormat Pembangkang keempat sekali lagi untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan daripada perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat.
seikhlas ucapan terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, perwakilan pembangkang dan seterusnya barisan panel kehakiman yang dihormati bertemu kembali di arena pergulungan. Assalamualaikum dan salam madani. Bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Begitulah usul perdebatan kita pada petang ini dan kita akan perhalusi dengan logik dan rasional. Sebagai menteri yang diberi mandat untuk melakukan penggulungan, saya akan tunjukkan kepada sidang dewan akan perbandingan antara hujah yang dibawakan oleh pihak kerajaan dan pembangkang berdasarkan kepada 3 gerak kerja utama. Pertama, analisis di meja kerajaan. Kedua, analisis hujah di pihak pembangkang. Seterusnya, melakukan timbang tara perdebatan untuk kita menentukan usul perdebatan pada hari ini mendapat sokongan 2/3 sidang dewan. Tuan Yang di-Pertua, Sedari Bangkit yang berhormat, Perdana Menteri Ketua Kerajaan pada hari ini telah pun membawa hujah pendefinisian usul kapasiti bahan pengajaran digital dengan lambakan hujah namun meminggirkan tanggungjawab guru dan sekolah di luar bandar. Namun Yang di-Pertua, sedar atau tidak, dalam hujah ini beliau tidak pernah menceritakan kepada seisi dewan tentang proses dan pelaksanaan bahan pengajaran digital sehingga meringankan tugas guru, guru bandar dan luar bandar yang menyokong kepada hujah yang dibawa. Bangkit pula menteri kedua pula dengan lantang bersuara menceritakan bahan pengajaran digital dengan analogi ringan dan berat. Dalam hujah ini, Tuan Yang di-Pertua benarnya menurut satu kajian sehingga 24 jam ketika IDMI dilaksanakan, guru satu Malaysia membawa satu fenomena rasa terbeban dan tertekan. Inilah sebenarnya menunjukkan bahawa sistem yang diberikan contoh oleh pihak kerajaan tidak mempunyai korelasi dengan usul yang kita bawa, yang mereka bawa sendiri ke sidang dewan pada hari ini. Seterusnya, begitulah juga dengan menteri ketiga yang menceritakan bahan pengajaran digital yang sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan kepada sidang dewan bahawa pengajaran digital sebenarnya menambah tugas guru. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, atas sebab inilah kami di perwakilan pembangkang hadir dengan hujah yang meyakinkan dan cukup realistik. Hujah pertama kami di meja pembangkang di bawah kata kunci, kompetensi guru merana tugas guru bertambah. Diikuti dengan pembangkang kedua di bawah kata kunci, limitasi prasarana tugas guru merana, mengangkat penggunaan bahan digital yang tidak dilengkapi dengan prasarana. Tuan Yang di-Pertua, timbang tara perdebatan cukup mudah. Pertembungan kes pada hari ini tidak berlaku apabila panel di kerajaan cuba meragukan dengan kekuatan-kekuatan bahan pengajaran digital sehingga tidak menunjukkan kepada sidang dewan satu pun bagaimana bahan digital digunakan di bandar dan di luar bandar. Namun pendirian kami cukup jelas. Mereka lupa melihat kepada proses penyediaan dan tidak menjawab tuntutan usul yang mereka bawa ke dalam dewan pada hari ini. Kami di perwakilan pembangkang lebih optimis menjawab tuntutan usul pada hari ini. Kami menunjukkan bahawa bahan pengajaran digital tidak meringankan tugas guru. Atas rasional, proses bahan digital dalam bilik darjah yang rencam meliputi kompetensi guru dan limitasi prasarana. Warga dewan yang dimuliakan, kita haruslah berpijak di bumi yang nyata. Saya khawatir usul pada hari ini jika diterima, pendidikan akan dipandang rendah dan kita juga akan merana. Mohon untuk terus membangkang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya Dewan akan meneruskan sesi penggulungan daripada pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di arena yang lebih tenang, arena pergulungan.
Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kita akan dapat melihat sama ada usul bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Kita terima atau kita tolak di dalam Dewan Yang Mulia ini. Justru Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menerangkan pembawaan kami di barisan pihak kerajaan. Bangkitnya Perdana Menteri kami sebentar tadi telah memberikan definisi yang cukup jelas. Saya ulang, cukup jelas. Pertamanya, bahan pengajaran digital itu kami katakan internet, video, audio, CD-ROM dan berasaskan teknologi bertujuan untuk pemulihan, untuk pengayaan, rujukan dan juga pengajaran kepada apa yang berlaku dalam dunia pendidikan. Seterusnya, tugas guru kami katakan ialah sebagai hakiki seorang guru, kita tahu kita perlu mengajar dan mendidik. Namun, terdapat juga tugas-tugas lain dalam bidang hal ehwal murid, co-curriculum dan juga akademik. Meringankan kami katakan situasi memudahkan tugas guru untuk mencapai matlamat yang mudah. Jadi usul bahan pengajaran digital meringankan tugas guru ini kesannya kepada siapa? Jelas kepada guru Tuan Yang di-Pertua. Rasional kami katakan begitu kerana melihat kapasiti bahan pengajaran digital yang mampu memudahkan tugas guru. Titik. Semua faham? Fahamkan? Kita lihat macam mana gerak kerja kami. Kami berikan dua kata kunci. Pertama, bahan pengajaran digital digapai, objektif PDPC guru tercapai melalui penggunaan smartboard. Kami katakan penggunaan, kalau tak ada internet boleh tengok di TV, didik TV melalui KPM. Maka itu adalah bahan pengajaran digital yang memudahkan guru dan implikasinya adalah pada murid. Cuma tuntutan usul pada hari ini ia melihat kepada murid. Kami juga tunjukkan bahawa bahan pengajaran digital ini dalam komprehensif, co-curriculum dan HAM proaktif kami tunjukkan dalam bidang APDM. Mereka katakan itu bukan bahan bantu mengajar. Kami katakan bahan pengajaran digital ini sebagai rujukan. Guru boleh gunakan sebagai rujukan. Kalau dulu kita kena pakai buku besar untuk mengisi kedatangan, pada hari ini tik 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 mudah. Tengok, tekan tarikh hari apa nak tengok, dia akan refer kepada hari-hari sebelumnya. Ia memudahkan tugas guru, bukan? Jadi kenapa kita menidakkan bahan pengajaran digital yang memberatkan tugas guru? Kita berikan contoh KRMJ, Zapin, kawat kaki dan Jerobik. Kalau saya tidak pandai menari, bagaimana? Jadi kita gunakan CD KRMJ itu untuk membantu meringankan tugas guru yang terpaksa menari walaupun tidak pandai tadi untuk mengajar. Jadi ia meringankan tugas guru. Mudah. Kita lihat pembawaan meja pembangkang. Mereka katakan, mereka pindah perkataan meringankan kerana tidak kompeten dan juga prasarana yang tidak cukup. Tuan Yang di-Pertua, rasional mereka katakan proses penyediaan dan penggunaan dalam bilik darjah. Bilik darjah. Mereka cuba mengecilkan skop hari ini, sedangkan kami cuba membincangkan isu ini agar lebih besar dan lebih komprehensif untuk kita terima. Tuan Yang di-Pertua, mereka bawakan kata kunci yang pertama, iaitu kompetensi guru. Adakah semua guru dekat Malaysia ini tidak kompetensi? Kalau dulu kita tengok, guru kena bawa file, guru kena belajar menari, guru kena belajar kawat. Kalau sekarang ia lebih mudah kerana adanya bahan pengajaran digital ini yang memudahkan tugas guru. Dari sudut prasarana, mereka katakan 300 sekolah Sabah dan 400 sekolah di Sarawak Daif. Saya bangkang Tuan Yang di-Pertua kerana menurut Yang Berhormat Fadlina Siddiq dalam wawancara Didik TV menyatakan bahawa sekolah daif berskala 6 dan 7 cuma tinggal 20 sekolah sahaja Tuan Yang di-Pertua. Jadi tertolak semua hujah mereka. Sepatutnya hari ini mereka akan tunjukkan wujud masalah dalam bahan pengajaran digital yang membebankan tugas guru, bukan meringankan. Itu sepatutnya mereka tunjukkan. Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, kami harap usul pada hari ini diterima bukan dengan majoriti mudah. Kami mahu usul pada hari ini diterima dengan majoriti 2/3 ataupun lebih, supaya kami di barisan pihak kerajaan dapat terus melangkah ke sidang seterusnya bagi mempertahankan hak guru dan murid di Malaysia. Mohon untuk terus mencadang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Demikianlah sebentar tadi berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat kali ini yang membawakan usul bahan pengajaran digital meringankan tugas guru. Dan semoga keputusan juri bagi sidang ini bagai pecak boleh dilayangkan dan bulat boleh digulingkan agar yang baik rupa sepemandangan, yang baik bunyi sependengaran.
Maka ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan ditangguhkan pada jam 5:05 petang. Terima kasih. Demikianlah tadi sesi perbahasan yang telah berlangsung. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Untuk itu persidangan ditangguhkan sementara pada masa ini sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.